من ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tatimmatun, jikalau kena najis benda yang cair yang lain daripada air, dia dapat lagi menyucikan dia sama ada minyak atau cuka atau laban atau lainnya. Qala musannif rahimahullah muka surat 74 baris yang ke-9. Tajuk dia tatimah. Tatimah maksudnya kesempurnaan. Kesempurnaan bagi tajuk dia. Tajuk apa dia? Itulah tajuk izalatun najasah, menghilangkan najis. Ini kesempurnaan menempati khotimah yang ditunjuk. Maksudnya perbahasan membahas yang terakhir kepada tajuk menghilangkan najis. Apa dia yang dia sebut di dalam tatimah ini? Jikalau kena najis benda yang cair, benda yang cair yang lain daripada air, dia cecair air. Ini cecair ni. Tapi murad di sini ialah cecair yang selain daripada air. Dia tak sama. Ya, karena air ini dia tidak ada unsur yang lain, melainkan unsur air saja. Cecair dia lalu kepada apa dia panggil pepecah. Contohnya ini mana benda yang masuk yang jamil seperti kicap, wudu, minyak, itu cecair. Jadi cecair yang bukan air. Adapun air itu tidak kita pelajari di mulut lagi. Awal-awal. Bagaimana hukumnya apabila masuk najis? Kalau air masuk najis dalamnya, kalau air sikit semata-mata masuk najis bernajis saja. Maka cara menyucikan dia macam mana? Yakni banyakkan dia sampai jadi buah kolos. Kalau tak bubuk, mana-mana salah satu daripada sifat dia yang kita suci. Jadi kalau air solidi masuk air hijau, solidi ini tak sampai buah kolos. Macam mana kita nak menyucikan? Buat lagi dia berkata tak jadi cuci kok. Kita tamu dia sampai dia jadi buah kolos. Sampai dia jadi buah kolos, dia akan jadi suci dengan sendiri. Sebab bila air sudah banyak, yang di buah kolos berlebih. Kalau dia tidak ubah mana-mana salah satu daripada sifat-sifat air, jadi warna, bau dan juga cat dia, maka dia suci. Air banyak terhenti nak jadi najis ketika ialah berlaku. Air sekitar terkira bubuk atau tak bubuk, najis maka bila bertemu dengan najis. Adapun hukum cecair berbeza. Sebab cecair, mana cecair yang lain daripada air, kerana dia ada unsur yang lain selain daripada air. Manakala kata kicap ni campur dengan air soya atau tidak itu butuh minyak itu dia panggil cecair dan selain daripada air. Macam mana kalau dia
najis. Jadi kata Malik kita ngomong ada jikalau kena najis benda yang cair yang lain daripada air, tiada dapat lagi menyucikan dia. Nah, tak boleh nak sucikan. Sama ada minyak atau cukup atau lain atau susu atau lain atau jalan. Dan jika hendak dengan cair itu ia awalnya beku. Orang yang kata cair itu mana awal kepada beku. Iaitu beku ni apa maksud tafsir? Definisi kepada beku itu macam mana? Iaitu beku. Bila berarti beku berartilah oleh cukup cair. Dobek dia beku ni apabila diambil daripadanya sepotongnya tiada bertangkup rata yang tinggal. Mana bisa dikata margarin, keju, margarin. Ada nama kata ada nasi ada pun nasi dari cicok umpamanya ada margarin. Yang kita tukar tudung sebenarnya jatuh dari cicok. Jadi ambil sudu kopi saku, kau dikeliling dia yang kita potong dia dari berubah kita akan aku dia tak jadi takut. Macam air ini kita buat air, ada benda kita buat dulu, dia jadi takut. Ataupun benda yang nikah dengan narkotika, dia tulis takut lama, itu kita boleh tengok pada. Jadi yang betul itu jelas apabila kita ambil sesuatu dari padanya, sama ada rasa dalam kita macam ini. Macam kita ambil nasi dulu, ada dia takut tutup. Tapi dia panggil apa? Ada dua video. Jadi maksudnya jelas mafhum mukhalafahnya sebalik daripada kenyataan yang seperti itu. Kalau untuk kita ambil sesuatu dengan lebih orang takut, untuk aku namanya secara walaupun dari bentuk yang nikah sekarang. Namun dia tetap boleh secara. Aku biasa itu benda beku ataupun benda sesuatu ini panggil bekerja. Apabila diambil daripada sepatunya tiada bertakut atau yang tinggalnya, yakni tiada penuh berpahnya dengan air. Dan yang cair itu lawannya mana? Yaitu manakala mengambil sesuatu daripadanya bertangkup atau yang tinggal. Cair ini bila kita ambil sesuatu daripadanya nanti jadi takut dengan bersegera. Ya karena jiring cair ini dipanggil jiring yang lebih lembut daripada jiring kocak. Macam kacu. Macam kali kita poget. Kita poget dia dengan pisau kita poget. Ada yang takut. Sebab apa? Sebab jiring itu jiring bukan jiring kasar halus lain. Macam kasar semua ni jiring air itu jiring kasar itu. Tapi dia mau kasar maksudnya mau halus mana? Seperti dia panggil kejadian daripada dirinya halus macam sebagai kata syaitan itu malaikat. Dia panggil daripada dirinya halus. Ada angin jiring yang kasar itu tapi dia lembut. Maka jiring yang lebih lembut dia akan mengelak bila dia bertemu dengan jiring yang lebih panggil lebih keras panggil mana lebih keras daripada dia. Umpama air dia bertemu dengan air. Mengelak angin dengan air sampai mengelak angin sebab dia lebih lembut. Dia bukan jiring yang halus tapi dia lembut. Jadi dengan sebab jiring dia lembut menyebabkan dia kena ambil sebahagian daripadanya dia akan bertakut dia akan penuh ke tempat. Kerana adalah ni illah maksudnya alasan. Kerana ni alasan atau tiada lagi menyucikan, tidak boleh lagi menyucikan. Bila masuk najis kepada cecair yang selain daripada air, cecair yang selain daripada air tak boleh menyucikan lagi. Kerana apa? Kerana adalah ditanya akan Nabi SAW. Ini makna apa yang difaham daripada kenyataan daripada Rasulullah SAW. Daripada tikus mati di dalam minyak. Tikus mampu dalam minyak. Jadi minyak ni cecair. Maka sabdanya in kana jamidan
riwayat Nabi kata yang berriwayat yang pertama fala taqrabu, maka jangan kamu mendekati akan dia. Riwayat kedua fa'ariquhu, maksud engkau cuok akan dia akan cecair. Maksud dia jika ada ia beku, kalau minyak tu beku, iku mampu dalam minyak tu beku percaya. Ya kalau minyak tu beku, maka buangkan kamu akan dia iku sani buat dan barang pada kelilingnya. Macam saya tidak macam-macam. Buat lagi itu pakai buat barang kelilingnya. Dan jika adanya air, mana dalam bentuk cecair, minyak sani itu dalam bentuk cecair, maksudnya dia tidak beku, maka jangan kamu hampir akan itu. Jangan hampir, maksudnya tak boleh bunuh lah. Maksudnya. Dan pada satu riwayat, maka tumpuhkan paling akhir, tumpuh mana boleh cukup. Jadi maksudnya macam mana? Maksud dia, maka ini maksud kesimpulan daripada kenyataan yang Nabi. Nabi kata jangan kamu dekati ataupun riwayat kedua cukup benda tu. Apa maksud dia Nabi suruh? Kalau benda tu masih lagi berguna, Nabi tidak akan cukup. Kalau yang berguna kita cukup hanya jaga apa? Membazir itu haram. Jadi bila Nabi suruh cukup, orang-orang itu tak boleh ambil manfaat, tak boleh nak guna. Gitu. Jadi maka jikalau dapat menyucikan dia, itu kesimpulan maksud dia. Kalau dah boleh menyucikan dia, nescaya dia menyuruh dia yang Nabi dengan menumpuhkan dia, menumpuhkan dia. Kalau lah minyak yang cair tadi masuk di kumaku ni mana bangkai mana mati. Kalau lah boleh ada cair, ada jalan, ada teknik untuk boleh menyucikan dia, nescaya Nabi tidak cukup. Maka nyatalah dengan yang demikian itu apabila kena najis benda yang cair sudah menyucikannya. Maksud benda yang cair yang selain daripada air. Ya kalau wangi diri dia tu kita datang dia sakit mana? Dia kalau wangi macam najis mana? Diri najis itu dia menjadi berpendek dari cair ni. Macam kalau kata ibu aku lama-lama dia jadi hancur ni. Hancur juga dia jadi meliputi. Jadi setakat mana dia pergi diri dia capuk sebab dia boleh ditembok diri air. Jadi itu kita tidak tahu, tidak pasti. Jadi tidak ada kepastian setakat mana ada tumpuk betul ni. Jadi dia tidak boleh ditembok Jadi kita boleh diri najis itu, kemudian yang di sekelilingnya tahu mana itu kita rasa kalau lagi kita rasa yakin ataupun zon bahasanya dia tetap nampak. Jangan dekat sangat Jadi kita perlu ada sikit dia panggil ambil cuma dia. Tapi kan bentuk cecair macam mana? Ada tak? Jom. Iyalah. Kalau benda beku tu mana dia dengan hati sendiri nak sama besar. Jadi kita boleh lagi nak ambil keliling tak ada. Iyalah. Masalah tunggal tu satu hal lain pula benda suci tu banyak benda kita tunggal tak masalah benda kita kerana itulah disuruh menumpuhkan dia dan menumpuh akan yang dapat disucikan itu membuatkan nato yang itu. Jadi kalau benda boleh disucikan kita tumpuh mana kita suruh nama dia apa lagi? Nama dia membuatkan satu yang itu dan itu buat maksudnya membazir dan tiada harus mengambil manfaat dengan dia. Tak boleh ambil manfaat. Cecair yang tidak kena najis tak boleh ambil manfaat. Ambil kegunaan dengan dia seperti segala najis yang masuk itu. Melainkan ada pengecualian. Dibuat pelito. Maksud dibuat pelito minyak dia masuk kena najis. Jadi minyak itu tak najis lah. Jadi minyak itu kita tak ada guna. Melainkan dibuat pelito kita guna untuk nak dalam pelito. Dipasang lain daripada masjid. Pasir itu mana jangan pasir di masjid. Pasir di tempat lain. Sebab daripada minyak saat itu dia akan juga asap. Dia lain daripada tempat wakaf. Tempat-tempat yang diwakafkan.
itu. Itu berlaku adat nizam alis itu. Dan jikalau menajiskan dia akan tepat nyumus sekalipun. Jadi dengan sebab orang pasien itu dengan minum yang kena najis ini jelato itu, namanya asal itu. Ada pun orang biji dan juga tak lebih itu. Jadi itu tak mengaku. Kata Azra'i dihukumkan maksudnya dikiaskan dengan masjid rumah sewaan. Rumah sewa dan pinjam, maksud bukan rumah kita sendiri. Maksudnya kalau rumah pinjam, rumah kita sewa tak boleh. Sebab bukan begitu. Maka dicontohkan keduanya itu yang dikiaskan oleh Azra'i. Dikiaskan kepada masjid tak boleh pasal itu dengan menggunakan minyak yang najis. Dicontohkan keduanya mempasankan berita minyak yang kena najis jika lama masuknya akan lama masuknya. Taruhan lama masuknya. Iktibar dia sekira-kira sekira-kira lekat asapnya pada atapnya dan dindingnya. Apa dia panggil lama? Maksudnya kalau pertama tak apa, sementara tak apa. Dari mana kira nak iktibar? Lama tak lama pasal itu, kira lama tu dia sekiranya melekat asap dia pada dinding atau atap, nama dia lama. Tetapi dimaafkan daripada minum itu barang yang kena pada semua tempat kerana sedikit. Masukkan kena sedikit itu tak apalah, dimaafkan. Macam inilah segala nanti-nanti dari maafkan seperti darah yang sedikit. Dimaafkan. Dia tetap najis semua dimaafkan. Ini maksudnya minum najis bukan minum ni tak ada. Mana minum campur najis. Minum tu najis, campur najis. Bukan minum tu najis tu. Jadi dia panggil tak najis, dia panggil bukan najis. Minum ni karena tak minum tu najis daripada aku. Akan minum juga daripada babi. Minum tu najis lah. Ini dipanggil bukan najis. Mana dia terkena najis. Dan demikian lagi harus pula digosok ke minum najis itu, maksudnya najis minum yang kena najis. Tapi dia potong ketika ada minum najis itu kepada tubuh binatang. Minum yang kena najis ini tak kira najis apa? Nak gosok, nak lumurkan kepada binatang boleh, atau dilumurkan pada perahu. Dia tolong minum. Jika ada ia yang lain daripada minum anjing dalam, maksudnya selain daripada minum yang kena najis anjing dan najis babi, serta makruh, cuma makruh kita dilumurkan binatang itu dengan minum yang kena najis, hukumnya boleh tapi makruh. Adapun kalau dengan minum yang kena apa saja unsur daripada anjing atau babi, adapun minum daripada tubuhnya maka itu haram. Untuk kita lumur kepada buka. Dan harus memberi minum benda yang cair yang kena najis itu akan binatang. Benda cair, air atau yang lainnya kena najis, minum kepada binatang boleh. Dan dikerjakan, dibuatkan minum itu agar sabun dia bahasa Arab asalnya dengan sabun. Dan dikerjakan minum, maksudnya dibuatkan minum saat itu akan sabun, itu maknanya harus demikian lagi harus dipakaikan dia pada tubuhnya dan kainnya kemudian disucikan keduanya. Dan demikian lagi harus melumurkan penyamuk najis, alat penyamuk yang najis. Semua daripada alat penyamuk ini tidak tahi hubung merpati. Maknanya sama kulit. Jadi kulit dia jadi suci apabila disamuk. Samuk ini dengan benda yang tajam. Benda tajam itu maksudnya ialah rasa dia tajam. Bukan bisa itu tajam pada sohirnya. Rasa dia tajam mana? Kalau kita kita tak di atas dia kita pegang rasa. Macam tawar itu paling tajam. Kalau Nabi di dapur Nabi, salah satu benda yang ada di dapur Nabi namanya daun salam. Daun salam salah satu daripada alat yang mana dia tajam itu maknanya sebab dia ada rasa yang tajam, dia boleh menghilangkan lendir-lendir, lemuk-lemuk, daging-daging yang melekat di kulit, di kulit. Itulah yang membusukkan orang kulit.
Jadi yang boleh kulit nanti kita lapor dia jadi busuk dia nemu lende daging daging yang masih dekat kulit itu yang jadi busuk tu. Jadi kulit itu dia akan jadi suci apabila kita tanggalkan pelokokkan dia busukkan dia daripada kulit. Ialah dengan benda-benda yang tajam. Kamu tahu dan tahi merpati. Tahi merpati ini najis. Jadi kita lomokkan dia apa? Jadi menajiskan dulu. Kita kena basuh dulu. Dalam samu ada dalam samu. Dalam samu pun tak basuh di hati. Ini ada dalam hati dalam salam ni ada dalam hati. Dalam samu. Dalam surga tu kalau dalam samu kan. Dia tak tahu lagi. Ya. Dia dalam hatinya sebut dalam salam. Ialah dalam surga tu orang dalam samu kan. Jadi ni boleh maka harus melumurkan penyamuk najis pada kulit yang hendak disambungnya dengan perangannya kerana hajat. Maksud dengan angin bukan hajat. Karena hajat kan maknanya berhajat membunuh angin ni. Jadi kemudian kita termasuklah angin itu dan juga kulit sana. Jadi kulit itu dia jadi kontan najis terkena najis dengan sebab kita duduk sama dengan umpamanya tadi merpati. Jadi kita termasuk ya. Kulit itu jadi suci. Itu selesai. Bab najasah ataupun izalah najasah. Kemudian masuk kepada bab baru nama dia babu al-adabi qadil hajati wal istinjai. Ini suatu bab pada menyatakan adab qada hajat. Sebenarnya bukan semua kita dia buat tajuk qadil hajati. Di sini dia buat qadil hajat. Qadil ini makna organ yang menunaikan hajat. Masuk organ yang berbentuk kecil. Kalau qada'il hajat makna perbuatan berbentuk kecil. Jadi maksudnya sama lah. Ada berbentuk kecil, ada organ yang berbentuk kecil. Itu dia lah. Sebab itu dia terjemah di sini menyatakan ada qada' hajat. Jadi kalau terjemah tertentu di atas qadil hajat maksudnya ada organ yang berbentuk kecil. Qada' hajat ini qada' maksudnya menunaikan hajat menunaikan hajat. Itu dia pakai bahasa yang penuh simbolik. Maknanya hajat kita banyak benda-benda yang lain dia tak panggil menunaikan hajat. Padahal maknanya bila telah sampai hajat kita tertunai hajat kita tu, tapi syarat tidak panggil istilahnya sebagai qada'ul hajat. Kalau kita kata hajat kita telah tertunai itu dalam bahasa Melayu. Tapi kalau kita kata dengan istilah qada' hajat, awal pendek dia kecil. Dia kata semua daripada hajat itu ialah terlepas kita daripada wahyu. Oke, terlepas daripada dulu daripada wahyu, muqaddam makna tidak bukan daripada mencapai masalah. Maka berok kecil ini dia panggil kita melepaskan kita terlepas daripada adan makna sakit, benda yang menyakitkan tubuh kita. Jadi kalau kita tak berok tak kecil, kita akan jadi sakit. Jadi bila kita boleh berok kecil maksudnya kita melepaskan diri kita daripada kesakitan, daripada badan, daripada benda yang membahayakan diri kita. Karena semua makan yang kita makan itu tidak semuanya jadi dalam daging. Kalau tidak jadi dalam daging, nasibkan makan. Kalau kita nasibkan selama-lamanya dari tubuh itu tak mampu dan wangi kita itu sepi sangat. Jadi kalau itu dia akan menyakiti kita. Dengan sebab itu dengan buah. Maka buah benda itu yang ini dia panggil besar. Bahasa lain kita panggil buah air besar, buah air kecil. Itu juga semua daripada perkataan mengelak daripada sebut perkataan ego. Itu tapi ada mengajar kita tak boleh kita sebut itu. Jadi maknanya terlepas daripada mana terkeluar kalau panggil kesakitan yang berlaku daripada hajat yang sangat besar. Maka inilah yang digunakan pada merujukkan kepada masalah kita berkecil. Dan adab istinja basuh berok basuh kecil. Istinja itu istinja maksudnya basuh berok kecil. Tapi qada' hajat itu berok kecil mesti. Jadi qada' hajat ada adab dia, istinja pun ada adab dia.
Tak boleh makan. Makan tak boleh ni. Yang menurut itu tidak semestinya boleh makan. Masalah boleh makan atau tidak dia ada kawilan itu. Jadi kalau benda tu mudarat masih laku bersih, tak boleh makan sebab mudarat bahaya bukan itu kan benda tu tak boleh nak satu ke itulah. Jadi boleh benar makan ikut sama. Dia bersih. Jadi suci. Kecuali pelanggaran. Qala musannif rahimahullah taala dan sunnah bagi orang yang berkehendak qada hajat itu memasukkan pada tempat qada hajat mendahulukan kaki kiri dan pada keluarnya mendahulukan kaki kanan seperti orang yang telah terdahulu sebelum ada tersebut. Karena dipanggil masuk lalu kita kata masuk tanah lah, masuk jauh dari masuk tanah ni dia panggil adalah tak boleh dipanggil. Tapi oleh karena dia menjadi keperluan. Jadi kita mulakan dengan kaki kiri dan jangan ia membawa sertanya nama yang mu'azzam. Nama yang mu'azzam, nama yang diagungkan, yang dimuliakan mana? Seperti nama Allah. Nama Allah itu bukan Allah saja, Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama Al-Asmaul Husna. Sama lah. Atau nama malaikat, atau nama Nabi. Kata jangan itu dan makruh memasukkan ke dalam tempat qada hajat nama yang tersebut. Maksudnya mana kata jangan itu mana makruh. Dan Quran bahkan jika takut kena najis maka haram. Jadi haram itu baik dia jika takut kena najis maka haram membawa masuk. Inilah yang utama pada tafsir. Bermakna masalah ini tidak ada. Ada semua orang yang ulama yang mengatakan haram. Di sini makna makruh apa yang diiktimakkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab tafsir. Cuma bagi dia hal itu kalau takut kena najis. Kalau tidak takut kena najis, masuk boleh kita jaga daripada terkena najis. Hukumnya hanya makruh saja. Kemudian kata az-zahi haram kerana membesarkan dia. Tak kira kena najis atau tak kena najis. Atau kita kata haram semua. Ini masalah ini tidak kira. Jadi hukum ajar dia baik haram itu sesuai-sesuainya adalah makruh. Dia haram sekiranya takut kena najis. Itu yang apa yang dia iktimak di dalam kitab dia yang bagi dia disebut pada dia namanya kitab pokok. Adapun oleh lain seperti Al-Sahih dia kata haram semacam itu. Jadi situ kan tempat pengindah pemerintahan. Boleh ada tidak tak boleh boleh itu. Bila ada tidak tempat boleh tak? Kalau kita di rumah. Kalau kita dalam rumah, kalau kita rasa tak puas hati, kita kadang-kadang juga rasa masih tak puas hati. Walaupun sebenarnya ada banyak ulama kata boleh. Jadi kami ada sunat, gitu. Kalau makruh dengan ada, kita ambil ada. Kalau kita ada sunat. Kalau sunat wajib kita ambil wajib. Bukan kalau kita nak warung ataupun nak ikhtiar. Dan sunat dia duduk di atas kaki kirinya. Maksud kita nak qada hajat ni, sunat duduk atas kaki kirinya, yakni maksud dia macam mana duduk atas kaki kiri, bukan seperti model semacam yakni bertinggungnya dan mendirikan kaki kanannya dengan ia berterkam atas segala jarinya. Kerana memuliakan dia, memuliakan kaki kanan dan kerana mudah keluar dari tubuh. Maknanya kita berat body kita tu di atas kaki kiri. Bahagian kaki kanan itu kita duduk dengan jari. Maknanya dia sengit sebelah kiri. Kita tak ada itu maknanya kita dah kita duduk sama. Jadi berat itu menunjukkan dia panggil qada hajat ini masuk dalam bab. Kalau panggil bukan bab malaikat tapi itu jadi keperluan juga. Jadi kita kena dia panggil simbolik mana tafakul dipanggil ambil sepenuh. Mana kena belah kiri. Mana dengan bahawa kita angkat sikit. Tapuk kalau panggil umi kita pokok kanan itu kita angkat. Angkat. Jijik atas jari. Manakala beban tubuh kita itu banyak dirasa kepada seperti macam biasa memang sama sekali itu kita meninggalkan adat itu. Jadi menurut kata ahli kita sini
kerana mudah keluar dari al-wudu. Kalau lagi mudah kubik, dan sunat jangan menghadapkan ke kiblat masjid jim, dan membelakangkan dia jika ada dinding antaranya dan antara kiblat yang dimuktadarkan. Kalau ada dinding antara kita dengan kiblat, sunatnya jangan membelakang ke kiblat ataupun menghadap kiblat. Jika ada dinding usaha mana? Dinding yang dimuktadarkan. Dinding yang diiktirafkan pada sama bagaimana? Jikalau bukan tempat yang disediakan bagi, tempat yang disediakan bagi buat hajat, kita panggil jambe, panggil tandas, lain. Dan haram, dinding yang dimuktadarkan dia akhirnya yang tepat. Dan haram dengan tiada dinding yang dimuktadarkan dia. Seperti kurang tinggi daripada 2 sulus hasta. Satu hasta daripada ujung jari kepada siku ataupun 2 jengkal. 2 jengkal satu hasta. 2 sulus mana 2/3. Satu hasta kita bagi 3 wakate itu, ambil 2 kate. Ambil 7 itu ada 3 kate sedang dengan satu hasta. Ambil 2 kate itu dipanggil 2 sulus hasta. Mana 2/3. Ini itu dengan dinding 2 kita duduk, 2/3 hasta itu dia boleh melindungi bahagian bawah, dan dari segi jauhnya atau jauh dia daripadanya lebih daripada 3 hasta. 3 hasta itu kosong sebenarnya. Itu dipanggil dinding yang dimuktadarkan. Jadi kalaulah itu bukan dinding yang tempat itu bukan disediakan untuk tempat berjim, untuk solat hajat, maka kalau ada dinding itu maknanya makruh. Sunatnya kita jangan membelakang dan menghadap kiblat. Adapun tempat yang disediakan tiada makruh dan tiada haram. Kerana orang buat jambe itu dia tak ada tiru, dia tak ada tiru masih orang umum kan. Bagi orang buatnya tak tiru kiblat mana, walaupun umum kita terus main itu, itu makna buat jambe. Menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, itu tidak jadi makruh dan tidak jadi haram. Sebab bila dah disediakan ada tu kita tu nak tuju menyalak itu jadi kena hukum hak buat. Jadi bagi kita ulama-ulama hukum kan. Kalau orang dah ini kan tahu tu kalau mengingat sebab ni mengajar jadi kita itu tak tahu. Jadi tidak makruh dan tidak haram sekiranya telah disediakan dalam keadaan tanda tu menghadap kita ataupun membelakangi kita. Dan tiada khilaful aula dan makruh. Makruh begitu, haram begitu. Khilaful aula begitu. Khilaful aula itu makna adik segi pada makruh. Dekat-dekatnya harus pun begitu. Maksudnya harus. Boleh. Dan makruh menghadapkan dan membelakangkan Baitul Maqdis. Tapi hakikatnya kita tidak tahu mana Baitul Maqdis ni. Sekali ada kita menghadap Kaabah, kita tahu lah. Melalui beberapa cara ni. Walaupun kalau kita jauh ni, biasa dia tu tidak jadi sangat dekat. Tapi kalau yang tu dekat sana, kalau tu antara bagi Mekah ni dia Madinah sudah selatan, Mekah ni Syam. Jadi oleh Madinah, oleh Mekah dia nak pergi berdagang Abu Sufyan semua di Syria, di Syam dia kena lalu. Orang itu kena lalu ke Madinah. Itu yang berlaku peperangan ada. Jadi Madinah itu semua. Jadi kalau orang itu di Madinah, bermakna kalau dia menghadap kalau panggil kalau Baitullah, bermakna dia membelakangi Baitul Maqdis. Jadi maknanya, itu maknanya kita ni jauh, oleh kerana kita jauh sangat daripada dua tempat ni, maka dengan Baitul Maqdis, maka sudut dia tu tidak jadi berbeza sangat. Boleh jadi orang panggil Baitul Maqdis yang ada di sekitar. Itu dengan adalah cara pengiraannya jika kita anggap cara pengiraannya dia adalah cara yang terbaik yang paling tepat dalam mengetahui arah kiblat ni dari kitabnya adalah kalau dari kitab Sabilah Mutadiyah dia ada 6 dalil kepada mengetahui arah kiblat. Cara yang paling baik ialah melalui panggil arbun dalat dan bulun dalat.
Ardul balak lebar bumi, yakni latitude dipanggil. Dan satu lagi adalah longitude, mana pul badan, panjang bumi. Melalui yang dipanggil apa nama, formula segitiga trigonometri itulah boleh dicari oleh panggil arah bergerak. Dan alat yang paling lama yang digunakan untuk cari arah bergerak namanya rumah menjaya. Rumah mana 1/4 satu suku daripada bulat itu kalau lesson kami mana dia tak jelas. Jadi makruh menghadap dan membelakangkan Baitul Maqdis, kita tak jelas. Jadi sekali kita tak tahu mana arah dia kan. Dan demikian lagi bulan menghadap ke bulan. Menghadap ke mana? Ke bulan tak masuk dia itu. Kalau ke bulan itu mula-mula dia naik itu dia kita membelakang dia ataupun menghadap kepada dia kan. Dan bintang pada malam bintang perlu dekat dengan kaki langit. Bulan semasa dia berada pada kaki langit. Ada kaki itu masuk langit itu tidak ada. Kalau panggil ibarat kedudukan kita membelakangi ataupun menghadap. Tetapi tiada makruh pada membelakangkan kedua. Menghadap makruh. Menghadap kepada bulan. Bulan yang masih lagi dekatnya kaki langit. Kalau bulan itu satu lah. Membelakangi dia tidak ada makruh. Itu yang tidak berdinding, tidak berdinding. Dan sunnah menjauhkan daripada manusia. Itulah dipanggil adab-adab